Baik, sementara itu kita belum lagi bermula, ya. Kita ingin jemput pada semua yang berada di mana? Di Facebook, di YouTube, di Zoom, 3 platform, untuk panggil kawan-kawan. Kita tunggu sekejap, seminit 2 minit lagi. Tag kawan-kawan yang ada share, ya, jemput share semua sebelum kita nak memulakan, ya, sesi kita pada Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, okey, saya nak share skrin saya. Okey, jadi alhamdulillah sekarang ada skrin saya. Tadabbur dengan soalan siri yang ke-7 dan saya nak semak dekat Zoom, ya. Ruang komen kalau jelas suara saya tolong typekan jelas dan letakkan lokasi daripada mana. Sama juga di ruang komen YouTube ataupun di Facebook, ya. Kalau jelas suara dan grafik, ya, gambar, sila nyatakan jelas daripada Sungai Petani Kedah, daripada Singapura dan sebagainya, ya, silakan. Baik, jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dapat bersama-sama insya-Allah dalam siri yang ke-7. Kita mulakan dengan doa ringkas kita, ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita berdoa Allah tambahkan ilmu kita, dan semua yang ada di atas Zoom yang saya nampak sekarang ni, alhamdulillah ada Datin ataupun Datin Hana, dan juga saya ada Muhammad Faris, ada Zahara, ada Nur Muhammad, okey, dan juga ada kecilnya Norinun, Yazim, Yahya, Qayyum, Jun, Kamsiah, Hadis, Tuan Raja Azmi, Puan Norma. Okay, alhamdulillah yang ada di atas skrin itu tak terbaca saya. Sekarang ni ada 73 orang, dan di Facebook, di YouTube sekarang ada 116 orang. Jadi kita jemput untuk tuan-tuan share di ruang masing-masing. Sharekan dan tagkan kawan-kawan. Jom kita nak sama-sama melihat kepada ayat 21 hingga 24 halaman yang keempat pada hari ini. Kita dah masuk pada siri yang ke-7. Kita doakan semua yang ada sihat belaka, ya. Jelas daripada mana tu? Daripada Kota Kinabalu, You Hidayu, ya. Alhamdulillah, daripada Langkawi jelas, daripada Bukit Hijau Jeram, alhamdulillah, terima kasih Nur Hamimah. Siapa lagi yang ada? Daripada Kajang, ya, Norizan. Kemudian kita ada Muhammad Ali Hasan, ya. Sangat jelas daripada mana Muhammad Ali. Terlupa pula daripada mana, ya. Okay, alhamdulillah kita ada Saimah daripada mana tak tahu saya, okey, tak apa. Okey, tapi yang penting jelas alhamdulillah. Saya doakan, kita doakan lancar, ya, sampai ke hujung majlis kita. Hafizan daripada Ipoh Perak, Banting, ya. Daripada Melaka pun ada. Aini, ada mana lagi? Alhamdulillah. Dan di ruang Facebook ataupun Zoom, ya, kita mungkin boleh tengok komen-komen daripada Zoom kita sementara kita lihat, ya. Puan Saimah daripada Ipoh, kemudian Jamnah daripada Lunas, Wan Aminah daripada Miri Sarawak jelas, ya. Alhamdulillah. Alustar, Rohani, Nazliah, Puan Tas, ini saya kenal daripada Singapura. Kan? Alhamdulillah. Kota Damansara, okey. Sairah. Okey, di Zoom macam mana? Kita nak tengok sekejap. Di Zoom ada tak komen-komen daripada Zoom? Sekejap, ya. Saya minta Tuan Rizal paparkan daripada lokasi Zoom. Itu daripada Facebook dengan YouTube. Tak apa, nanti kita tengok sekejap. Okey, kita tengok ruang komen tu ada tak? Kita ada Nur Raihan daripada Facebook, Kuala Pilah Negeri Sembilan. Okey. Daripada Kelang. Okey. Okey, di Zoom saya tak dapat lagi, tak apa. Kita tunggu kejap. Tuan-tuan dah komen tu kan? Cuma belum dipaparkan saja lagi. Okey. Dah share, ada yang daripada Ceras. Okey.
Rizal boleh keluarkan daripada Zoom? Tak ada lagi ya. Okey, Sungai Buloh, Setia Alam, Kelang, Zainul ya, Kelang, Rogayah, Berawang, Bandar Tasik Puteri. Okey, alhamdulillah. Lagi ada lagi daripada tu. Saya tak boleh nak scroll kan, ini Tuan Rizal daripada belakang ya. Okey. Setia Alam, okey, Norinon daripada Sungai Buloh. Okey, Kuching Sarawak, Hajah Nurani. Oh, cepat sangat. Okey, Batam Berjuntai, Asmah Mohtar. Okey. Seterusnya kita ada Serendah, okey, Awin. Okey, alhamdulillah Sungai Petani clear, Azizah Arifin ya. Jadi alhamdulillah kita bersama pada hari ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang di Zoom tak apa-apa komen nanti kita akan tengok Sydney ya. Ummi Syuhada daripada Sydney. Ada Sydney itu pasal dia ada tajwid sikit tu. Berpengaruh dengan Ustaz Tirmizi. Okey, baik, kita nak mulakan sesi kita pada hari ini dengan sama-sama kita membaca daripada ayat 21 hingga 24 ya, yang tertera di atas skrin tersebut. Okey, sekejap ya, skrin kena dikecilkan sikit agar nampak daripada atasnya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Begitulah bacaan ayat 21, 22, 23, 24. 4 ayat yang kita nak bincangkan pada hari ini. Jadi bagi tuan-tuan yang first time, pertama kali hadir pada tadabbur dengan soalan ini, tuan-tuan boleh sahaja mendengar ya, mengikuti program hari ini, ahlan wa sahlan. Dan format program kita ni saya akan bentangkan sedikit perkongsian bagi mungkin setengah jam pertama ataupun 45 minit. Kemudian nanti kita akan buka kepada ruang soal jawab ya, ruang soal jawab, ataupun di tengah-tengah pun kalau ada soal jawab nanti bagi yang di Zoom ya boleh beritahu sahaja, dan nanti kita akan lihat bagaimana kita ingin berkongsi ya. Format program kita ini adalah tadabbur dengan soalan. Maksudnya kita mengeluarkan soalan-soalan, sama ada soalan daripada tuan-tuan sekalian ataupun saya sendiri yang keluarkan soalan, dan kita akan berbincang ya ayat-ayat yang difokuskan ya pada hari ini, halaman yang keempat, siri yang ketujuh ya. Kita ambil masa sekitar 2 perjumpaan ya, untuk kita 2 kali 2 minggu untuk cover satu muka surat. 2 minggu ya, 2 kali perjumpaan. Berbanding dengan kalau Quran Time itu mungkin satu hari satu muka surat kan. Hari ini Quran Time dah sampai surah Al-Isra. Surah Al-Isra ya, page yang kedua. Kalau katakan tuan-tuan ada yang ikut majlis Quran pagi-pagi, satu page juga ya. Tapi itu kita bacanya satu page. Tadabburnya sikit saja. Ya, pasal kita buat program setengah jam. Yang ini kita ambil masa 1 jam 15 minit. 15 minit betul ya. 1 jam 5 suku sampai 45 minit. 1 jam setengah. Jadi
InsyaAllah ya, saya ucapkan terima kasih pada semua yang tadi sudah respon daripada pelbagai tempat ya. Ada yang first time hari ini, Hani Badar Habibi, first time di Facebook sekarang. Okay, Alhamdulillah, terima kasih. Siapa yang first time? Yang first time di Zoom ataupun di Facebook ataupun di YouTube program petang ni? Kalau siapa yang first time tu tolong maklumkan ya di ruang chat tersebut. InsyaAllah. Moga-moga yang first time hari ini kita dapat first time ya, Amnah Said. Okey. Terima kasih first time ya. Kita mengalu-alukan kehadiran semua. Ini keluarga lah ya, keluarga tadabbur dengan soalan. Pagi-pagi pun ada keluarga majlis Quran kan. Kita gabunglah, yang penting keluarga Quran ini di mana-mana ya. Puan Hamimah daripada Ipoh ataupun kalau Nur Hashimah Muhtar pun kata first time ya. Itu kalau Syarifah Zaidi di Zoom pertama kali juga. Okey, bagus. Alhamdulillah, ini kawan-kawan yang ajak banyak pahala ni. Nur Atika Harun pun first time ya. Okey. Dan Harziah Ghazali pun first time ya. Jadi alhamdulillah, dia first time ni harapnya ada second third time ya. Dan yang dah kali ke-7, yang dah kali ke-5, kita harapkan kita istiqamah ya, sebagaimana kita plan program ini kita buat block by block ya. Kita buat block 3 bulan dulu, lepas tu kalau okey nanti kita pakai, mungkin kita buat satu ujian lah kot kan. Bagus tak? Siapa yang sokong kita buat ujian? Bukan ujian apa? Soalan ringkas-ringkas sahaja. Kita buat kuis ke untuk menyemak kefahaman. Kan? Beza sikit lah. Quran Time ni dia ada ulang kaji tapi tak ada kuis. Kan? Yang ini kita adakan kuis untuk memahami. Mungkin dah 3 bulan kita buat kuis ke ya. Jadi kalau katakan ada yang berminat, sokong tak kalau kita buat macam tu? Mungkin nanti yang kat Zoom nanti boleh kita kata okey, sokong ya, Syarifah sokong, Puan Nurinan pun sokong. Okey, nanti kalau katakan nak kongsi tadabbur ni pun boleh, ataupun kita bagi soalan objektif juga lah, pilih je 1, 2, 3, 4 kan. Dia muafiq. Okey, setuju ya Faris. Okey, insyaAllah. Okey, di online pun setuju juga ya, di Facebook yang first time Siti Nur Rafisah. Jadi insyaAllah kita hari ini kita akan mulakan dengan kita melihat kepada halaman yang keempat, ayat yang ke-21 hingga 24. Ini adalah maksudnya, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu dari kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu adalah ayat yang pertama ataupun ayat ke-21. Kalau kita perasan, ulang kaji sikit saja daripada apa yang telah kita lalui. 1 hingga 5 surah Al-Baqarah ini cerita hati yang hidup, hati yang berjaya ya, hati yang hidup. Kemudian ayat 6 dan 7 hati yang mati, diwakili oleh orang-orang yang kafir kepada peringatan daripada Rasul. Nabi membawa peringatan, reminder, tetapi mereka tidak terkesan pun. Itu ayat berapa? 6 hingga 7. Kemudian ayat 8 hingga 20 kita dah habis, kita bincangkan panjang 8, 9, 10 sampailah kepada 20 itu cerita tentang apa? Hati yang sakit. Hati yang sakit. Ya, kalau kita tengok hati yang sakit ini dia perlu diubati, perlu difahami psikologinya agar kita tidak terjerumus kepada hati yang sakit. Jadi mesej ini kadang-kadang kita mungkin hati hidup hari ini, petangnya dia jadi hati sakit. Ya, dia bukan macam kita selamat 100% ya. Tuan-tuan kena ingat juga, jangan kita rasa oh saya ini hati hidup ni. Kan pasal baca Quran hati hidup. Zaman Nabi ya, ada yang baca Quran ini hatinya sakit. Yang kalau yang tak berapa baca Quran tu orang yang kufur lah, yang kafir pada Allah SWT. Jadi kita nak kena faham bahawa kumpulan-kumpulan manusia yang diceritakan itu menjadi checklist kepada kita. Itu penting. Kalau di dalam satu syarikat, bos boleh letakkan checklist. Saya ni bos yang hati hidup ke, bos yang hati mati ke, ataupun bos yang hati sakit. Apa tanda bos hati sakit? Kita dah belajar dah. Kan? Cirinya iaitu dia suka cakap tapi dia tak buat. Contohnya. Kan? Ataupun dia talam dua muka. Dengan staff yang A dia begini, staff yang B dia pergi kutuk staff yang sana. Kan? Itu kita tak nak jadi begitu ya. Kalau kita nak bincang, nak baiki, okey. Tapi jangan cakap pada kumpulan staff A ni dia kutuk B.
pergi pada B, dia kutuk A. Itu bos kategori ketiga. Ya, staff kategori penyakit hati kuat macam mana? Dia dekat cafeteria, dia mengumpat bos. Pergi jumpa bos, mengumpat kepada kawan dia pula. Dia bersalam dua muka. Tak nak kita jadi begitu. Ada tak jadi begitu dalam syarikat ke apa ke? Banyak. Kan? Ramai orang yang berjadi begitu pasal apa? Pasal dia tak ada content. Dia tidak ada identiti diri. Orang yang hati hidup, ya, orang yang bertakwa, dia ada identiti. Dia kalau rasa tak payah cakap, dia tak payah cakap. Kalau dia perlu cakap yang elok-elok pasal dia percaya. Saya percaya, saya beriman pada perkara ghaib, Allah memerhati saya, ya, dan saya tidak mahu melakukan perkara-perkara yang menyebabkan hati saya ini menjadi lebih sakit. Okey. Jadi itu contoh, ya. Sama jugalah kalau dekat rumah ke, kan, jangan sampai ayah, ibu banyak cakap sakit hati tengok anak saya. Jangan cakap begitu. Kan? Sakit pun kita minta doa cepat-cepat pada Allah. Ya Allah, ubatlah hati aku ni. Ini amanah daripada-Mu, ya Allah. Doa cepat-cepat. Dia bila sakit je, doa cepat-cepat. Jangan pergi komen dekat Facebook. Kan? Ada orang dia bila sakit hati, marah dengan kawan ke apa ke, cari Facebook. Kan? Lepas tu dia baca kawan dia punya status. Kawan tu tak ada apa-apa cakap pun. Dia dah terasa awal dah. Kan? Nanti sifat orang yang sakit hati ni, istilah zaman Nabi ni munafiq, ya. Dia ada sepanjang Al-Quran. Dalam surah An-Nahl, dalam surah An-Nisa banyak, ya, kita tak sampai lagi. Jadi kat situ kita doakan agar kita menjadi orang yang ada identiti teguh, iaitu orang yang bertakwa. Ya, macam Puan Zainab cakap tadi tu, ya, kita nak jadi begitu. Dia ada identiti. Perlu cakap. Perlu diam. Ya, tak payah pasal nak kipas punya pasal, kan, istilahnya kipas, kan, nak kipas bos ataupun nak kipas kepada orang tertentu, maka bercerita. Tapi ceritanya asyik nak pergi kutuk orang. Cerita-cerita yang bermanfaat untuk membaiki lagi, bagi idea apa sebagainya, okey, itu no problem, ya. Jadi surah Al-Baqarah ini, ya, Allah bawakan kepada kita, ya, untuk kita sama-sama menyemak diri kita ini setiap hari dekat mana. Jadi ayat 21 ini bukan lagi hati yang sakit, bukan hati yang hidup, bukan hati yang mati, tetapi seluruh manusia. Seluruh manusia. Ya ayyuhan nas. Kali ini ya ayyuhan nas pula. Ya. Kalau kita tengok perkataannya, ya ayyuhan nas. Nak ceritanya apa? Ini adalah checklist pula kepada kita sebagai semua manusia yang bacanya itu manusia. Kalau manusia, minimum requirement kita ialah apa? Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadahlah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Daripada zero menjadi hero sekarang ini, kita kena kenal. Dia kalau orang dia rasa saya tak nak beribadah pada Tuhan. Saya tak nak ikut cakap Tuhan. Dia kena ingat dia itu diciptakan oleh siapa. Bila diciptakan itu maksudnya lemah. Yang mencipta itu kuat. Kan? Kalau kita diciptakan ini dengan kita bernafas, menggunakan oksigen, yang tentukan oksigen itu adalah Khaliq, pencipta, iaitu Rabbakum. Jadi hubungan kita makhluk dengan Khaliq ini, dicipta dengan pencipta ini, dicantumkan dengan ibadah kehambaan kita kepada Allah. Dalam surah Fatihah kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah kami beribadah. Kerana bila kita beribadah itu, kita mengakui bahawa kita diciptakan. Ya, perkataan yang Allah gunakan sini, u'budu, ya, beribadahlah, ya, yang kita gunakan juga dalam surah Al-Fatihah. Mengapa? Soalannya apa? Mengapa ibadah itu ditekankan kepada seluruh manusia? Mengapa? Pasal kita ini adalah lemah. Ciri seorang hamba adalah lemah dan dia memerlukan pertolongan daripada pencipta dia. Jadi kalau kita tidak mahu beribadah, ya, kita tidak mahu merendah diri, kesannya apa? Kesannya ialah kalau kita dekat sesuatu tempat kerja pun, kita tak merendah diri minta tolong kepada orang di sekeliling, orang pun tak nak, sombong. Kan, orang pun kata kita sombong, tak adanya orang nak menolong kita. Ya, itu kita tengok psikologi di peringkat manusia. Apatah lagi kalau dia sombong kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyeru kepada iblis, sila buat apa yang disuruh, iaitu sujud pada Nabi Adam. Tak nak. Kita akan sampai kepada cerita itu.
Ya. Jadi Allah bawakan konsep ni kepada kita, dan beribadah pada Tuhan ini adalah untuk semua manusia. Ah Chong ke, Mutusami ke, Ah Meng ke, siapa-siapa, John ke, semuanya ini ada psikologi untuk mengabdikan diri kepada Tuhan yang hebat yang menciptakan. Kecuali dia kata, oh saya ni tidak diciptakan, kan, saya ni tiba-tiba wujud. Orang yang cakap begitu sebenarnya dia melawan kepada fitrah dia. Mana ada benda dalam dunia ni tiba-tiba termuncul, kan? Tak boleh, kan? Dan orang begini, apa kesannya bila dia tidak mengakui kepada pencipta, dia tak mengaku kepada autoriti orang yang berkuasa ataupun entiti yang berkuasa. Jadi hidupnya macam tak berapa tentu arah, ya. Tak tentu arah. Pasal apa? Dia hidup macam tak ada tujuan. Bila kita tahu bahawa kita ada diciptakan, dan maksudnya kita tahu, oh saya ni nak mengikut fungsi saya diciptakan. Okay, baik. Jadi ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga bukan sekadar jadikan kita orang-orang sebelum kita agar kita bertakwa. Itu kita tengok dia punya prosesnya, ya. Wahai manusia, beribadahlah agar kamu bertakwa. Ini adalah manusia yang beribadah. Ya, kita katakan satu seluruh manusia, ini ramai manusia, hanya sebahagian manusia saja yang beribadah, dan hanya sebahagian saja manusia yang beribadah boleh mencapai takwa. Dan takwa itu daripada perkataan apa? Wiqayah, berkaitan dengan mengelakkan daripada masalah. Mengelakkan daripada masalah. Tuan-tuan, mesti ada sesuatu masalah dalam hidup. Pasal kita hamba, kan? Kita manusia mesti ada. Salah satu daripada masalah manusia ini daripada perkataan nas, iaitu kita lupa. Kita lupa asal usul, kita lupa apa yang perlu dibuat, kita lupa apa yang perlu disiapkan untuk akhirat. Jadi apabila seseorang itu terlupa, banyak masalah berlaku, kan? Banyak masalah berlaku. Jadi sebagai seorang yang memang ada banyak lupa dan banyak masalah, sudah tentunya kita nakkan Allah tolong jaga saya daripada masalah-masalah ini. Itulah namanya tattaqun. Ya, tattaqun. Jadi kalau orang cakap silalah jadi orang bertakwa, mungkin ada kata saya bukan orang baik-baik sangat, saya ni orang biasa-biasa je. Tapi kalau kita cakap, awak nak tak mengelakkan masalah dekat dunia, maksudnya keluarga awak jadi bahagia. Cuba tuan-tuan jawab. Kalau soalan itu, kalau ada orang tanya, awak nak tak mengelakkan masalah berlaku kepada keluarga, walaupun ada ujian daripada luar, tapi kita terelak daripada masalah sampai kucak-kacir rumah keluarga kita. Tuan-tuan nak? Cuba jawab dekat ruang komen tersebut. Ataupun letak tanda right ke, like ke, okay, love ke, bolehlah tu, lebih kurang lah tu, kan? Dekat Facebook ke, dekat ruang Zoom tu. Sudah tentunya kalau kita tanya soalan begitu, jawapannya apa? Sudah tentu nak. Kan? Tu kalau Puan Amnah tu letak bunga tadi. Confirm nak. Jadi istilah bahasa Melayunya ialah nak mengelakkan masalah, nak pastikan kalau ada ujian datang daripada luar, kita tidak terkesan dengan masalah itu di dunia dan di akhirat. Bahasa Arabnya namanya takwa. Ya, itu dia punya salah satu daripada maksud takwa. Wiqayah, dia mengelakkan daripada sesuatu yang bahaya. Jadi itu sebenarnya mengapa dalam ayat kedua surah Al-Baqarah tu hudal lil muttaqin, hidayah kepada orang yang bertakwa. Itu spirit dia. Kalau kita cakap bertakwa, kadang-kadang bahasa Arab ni kalau kita tak faham dia punya isinya, tuan-tuan ya, kita cakap dengan kawan kita, dia kata apa ni? Kan? Apa pula cakap ibadah ada ain kan? Tapi kalau kata awak ni nak jadi orang yang, awak suka orang merendah diri ke tidak? Suka tak orang yang merendah diri ke suka orang yang sombong? Saya suka orang yang merendah diri. Saya tak suka orang sombong. Maka jadilah seorang hamba kepada Allah. Begitu je punya flow dia, ya. Flow bagaimana kita menggunakan bahasa di bumi ini, tetapi kita match up selari dengan apa yang istilah langit, istilah yang ada di dalam Al-Quran. Baru kita memaknai tentang perkara tersebut dan kita nampak praktikal ayat-ayat Al-Quran yang kita sedang bincangkan. Baik. Jadi itu adalah ayat yang ke-20, 21. Okey, kita nak bergerak, ya. Bergerak kepada ayat yang ke-22. Kita nak tengok sikit satu soalan. Saya rasa ada soalan daripada tafsir, ya. Salah satunya kita tengok di sini. Ini ayat 20. Okey. Kita ambil ayat 21. Okey.
Jelaskan jenis-jenis manusia yang disebutkan dalam ayat ini. Ini soalan yang kita boleh tanyakan. Jenis-jenis manusia. Dah ada jawapan kat situ. Ibnu Juzai menjawab, ya, beribadahlah kepada Tuhan kamu, Allah telah memasukkan iman kepada manusia dan ketauhidannya dan ketaatannya, maka perintah beriman bagi sesiapa yang mengingkarinya dan perintah ketauhidan bagi sesiapa yang mensyirikkannya dan perintah ketaatan bagi sesiapa yang beriman. Ada 3 kan? 3. Satu, manusia yang apa? Bagi mereka yang syirik kena tauhidkan. Siapa yang ingkar kena beriman. Siapa yang beriman kena taat. Ya. Siapa yang beriman kena taat. Jadi iman dia ada kaitan dengan dia, kalau kita tengok ya kat sini, perintah beriman, perintah ketauhidan, ya, beriman bagi orang yang mengkufurinya. Orang kufur kita kena beriman. Orang yang syirik kena tauhidkan, dan orang yang dah beriman dia kena taat. Kita ambil satu-satu ya. Pasti ini untuk seluruh manusia ya, untuk seluruh manusia. Iaitu yang pertamanya apa? Orang yang kufur kena beriman. Mengapa? Kalau kita cakap tentang rukun iman ada 6, maka kalau kita ambil satu je, beriman kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah adalah orang sombong. Kan, orang yang sombong. Tapi ada orang yang dia sudah pun beriman. Dia percaya Tuhan, tetapi dia mensyirikkan Tuhan. Mensyirikkan Tuhan. Dan bicara tentang syirikkan ini, minimum pun kita cakap dekat tempat kerja, tak ada orang yang kerja untuk 2 bos. 2 bos, tapi gajinya full dekat bos pertama. Bos keduanya dia ambil gaji lain. Kan, dia kata saya tak kerja di tempat lain, saya hanya kerja kat sini. Itu pun dia dah pening kepala. Nak dengar yang ini, nak dengar ini. Kalau part time okey lah kan. Kalau part time dia kat sini 12 hari, dekat sini dia mungkin 10 hari, kat sini lagi. Itu lain lah cerita. Ini kalau yang full time. Kita ini bila menjadi hamba kepada Allah, dia kena jadi full time, mana ada part time. Ya. Ada tak tuan-tuan di kalangan tuan-tuan yang kenal kawan yang yang jadi hamba part time? Ada tak? Apa tanda? Kita nak soalannya ialah apa tanda hamba part time? Cuba tulis kat ruang komen tu, saya nak baca kepada tuan-tuan. Apa tanda hamba part time? Itu yang penting tu. Kita rasa macam tak patut kot hamba part time kan. Memang kita rasa tak patut pasal Tuhan selalu full time dengan kita. Tapi apa ciri hamba part time? Kita nak baca daripada ruang komen tu, silakan di Zoom, di ruang. Kita nak try berfikir. Dia abdikan diri bermusim. Itu part time. Raya dia sembahyang. Kan? Puasa tak puasa. Hairani Bujang kata tidak setia. Solat ikut suka. Lagi apa lagi? Tuan Raja kata hati berbolak balik. Kan? Kadang-kadang buat kerana manusia. Kadang-kadang Puan Syarifah kata ambil juzuk. Yang ini dia ikut Tuhan, ikut Quran. Yang ini entahlah, saya pun tak faham lah apa surah An-Nahl tu. Contohnya kan. Tak istiqamah, ya. Dia tak istiqamah. Pilih certain suruhan je untuk dipatuhi. Yang susah tu tak payahlah. Kan? Okey. Jadi itu tanda-tanda part time. Jadi kalau kita dah soal begitu, kalau dia pilih yang disukai, Puan Rahimah cakap pilih disukai, ya. Haziah kata dia hanya mengingat Allah sementara sahaja. Jadi kalau kita senaraikan ni, kita pun saya pun takut kan. Nampak macam ada masa saya ni macam part time. Jadi itu yang kita soal begini, dia akan jadi powerful lagi. Powerful, ya. Kalau tidak, kita baca ayat sebentar tadi, ya. Saya tayangkan balik ayat ayat Al-Qurannya. Tuan mungkin dah biasa kan baca ayat ini, iaitu Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dekat sini bukan al-muttaqun tetapi tattaqun. Tattaqun ini adalah orang yang sentiasa membina takwanya. Proses. Proses. Bila orang sedang membina proses takwanya, kadang-kadang dia sikit dia takwa, lepas tu dia naik lagi. Dulu mungkin, ya, kalau siapa yang ikut baca Quran tadabbur, sikit dia tadabbur. Surah apa? Surah An-Nas, kan. Tapi disebabkan dia ikut kelas, dia tadabbur lagi, makin lagi kuat takwanya kepada surah-surah yang lain. Itu tanda bahawa orang itu full time, walaupun dia tak perfect.
Tidak perfect, dia tidak sempurna takwanya. Pasal Allah tak cakap di sini al-muttaqin. Muttaqin ini itu dekat surah Al-Baqarah ayat 2. Ya. Baik. Jadi ini adalah soalan yang kita dah tengok sebentar tadi, ya, berkaitan dengan perkara ini. Yang inilah yang kita dah tengok ni. Ini soalannya. Ya, ini Ibnu Juzai menyatakan, kalau dia tak beriman, dia kufur, dia beriman. Kalau syirik, dia tauhidkan. Kalau dia sudah pun beriman, dia akan taat pada perintah Allah Subhanahu Taala. Dia taat, ya. Jangan jadi part time. Kalau dia tersilap menjadi part time, astagfirullahalazim, saya kena jadi full time. Kan? Jadi kalau kita ada kemahiran ini, cuba tuan-tuan bayangkanlah, orang kerja full time dan dia buat kerja full time, bos mesti suka. Kan? Mesti suka dia committed. Dia full time, bayar gaji full time, pukul 8 masuk sampai pukul 5 tu betul-betul dia buat kerja. Memang bos suka, lepas tu bos boleh naikkan gaji lagi. Tetapi kalau dia register full time, tetapi buat kerja cincai-cincai je, pukul 10 baru mula kerja, kan, WhatsApp jawab pukul 1, kan, 1 pun tengah makan. Ini kalau yang masuk offline dululah, sekarang ni mungkin bertukar sikit cara kerja kan. Jadi ini menunjukkan apa, di peringkat manusia pun manusia tak suka. Apatah lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bila orang tu dia mengaku, oh ini saya hamba Tuhan kalau saya susah. Kalau waktu senang, tak adanya. Waktu sibuk, dia tak nak baca Quran. Waktu tak sibuk, okeylah saya baca Quran lah. Itu jadi part time sebagai seorang hamba. Tapi Allah kata, u'budu. Ya, u'budu maksudnya sila beribadah. La'allakum tattaqun, agar takwa itu sentiasa dibina. Tak boleh sekadar bina sekali takwa, lepas tu kita tinggalkan. Tidak boleh. Baik. Ayat yang ke-22 ya, kita tengok apakah ayatnya. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah jelaskan sekali lagi tentang Allah ini yang menciptakan. Allah yang menciptakan ini. Mengapa layak sangat? Kalau kamu rasa macam kamu diciptakan, okey, orang lain pun diciptakan lagi. Apa lagi hebat Allah? Allah kata, Allah yang menjadikan di bumi itu, pada kamu di bumi, firasha, ya, Allah jadikan untuk kamu apa? Al-ard ini, bumi ini sebagai hamparan. Kalau kita terjemahkan, firasha ini macam katil. Tuan-tuan tahu katil? Kita tengok sini ya. Sebagai bangunan yang hamparannya firasha, firash, ya. Mengapa hamparan? Walaupun kita tahu bumi ini bulat, tetapi dia kalau kita jalan tu tak adalah pula kita terpaksa mengikut bulatan tersebut sampai kita terjatuh, contohnya kan, selain daripada ada gravity. Jadi Allah letakkan itu sebagai firasha, ya, sebagai hamparan, dan langit sebagai bangunan yang kukuh, ya, sebagai apa istilahnya? Istilahnya ialah wasama'a binaa. Binaan itu, dia langit itu binaan. Dia bukannya rasa macam anytime saja dia akan jatuh, tidak. Kita confident perkara tersebut. Kita yakin perkara tersebut. Jadi Allah buktikan, satu, bumi, dua, langit, ya. Kemudian diturunkan daripada langit itu air, itu yang ketiga. Dan dikeluarkan daripada samarat, keluar daripadanya, daripada bumi itu, samarat rizqan lakum. Buah-buahan, hasil tanaman yang menjadi rezeki kepada kita. 4 perkara ini. 4 perkara. Jadi 4 perkara ini, kalau kita nak tanya dengan soalan, kita kena nak tahu dia berharga ke tidak berharga, kita patahkan balik. Cuba bayangkan kalau bumi ini tidak rata. Kan? Tidak menjadi hamparan. Dia bergunung ganang pada setiap tempat dan dia juga tidak stabil. Apa jadi? Selalulah gempa bumi. Selalu gempa bumi. Kan? Kalau tak rata, maksudnya sekarang ini tuan-tuan buat rumah di tengah-tengah gunung. Gunung itu pun maksudnya tak rata, kalau dia bergerak-gerak, akhirnya hancur juga. Itu satu. Ya. Allah berikan kepada kita. Yang keduanya, wassama'a binaa,
binaan itu, cuba bayangkan kalau langit itu tidak stabil. Kan? Pasal terlampau banyak sangat matahari ke, banyak bulan, bintang dan sebagainya, akhirnya ada waktu-waktu kena maintenance. Kan? Ataupun dia kata, oh, hari tahun 2021 ni tak boleh guna. Macam mana? Tak boleh guna. Kalau tak boleh guna langit yang ada tu, ya, binaan itu dia tak sekuat ataupun tak stabil, kesannya ialah, kalau kita tengok yang ketiga itu, wa anzala minas sama, daripada langit itu ma'a, ya. Tak ada hujan lah setahun. Tak ada hujan setahun. Cuba tuan-tuan bayangkan, hujan tak ada. Hujan tak ada. Kan? Adakah pernah berlaku? Ya, ada. Yang bila kemarau, bila panas sangat. Dan ini Allah bagi kita nikmat. Kalau kita kira, kalau kita lihat betul-betul ayat 22 ni, kita rasa kan, Allah bagi macam-macam sangat. Ya. Dan kita fahami perkara ini agar apa? Pasal ada orang yang dia rasakan bahawa ini biasa, kan? Ini biasa. Kalau ayat yang keempat, ya, ataupun yang ketiga tu, wa anzala minas sama'i ma'a, ya, dan fa akhrajna, ataupun fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dikeluarkan daripada bumi itu samarat rizqan lakum, dengan air saja. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau katakan kita nak tanam durian, kita letak benih, kemudian airnya pun kena air durian. Kan? Kalau katakan nak tanam sayur, kena pakai air sayur. Selain daripada biji benihnya sayur, kena pakai air sayur. Apa jadi? Wah, jenuh kita. Kan? Asyik nak bertukar-tukar daripada langit tu, tengok air hujan dia, kena bancuh dulu. Kan? Air durian, siram pada durian, baru durian jadi durian. Benda ni kita mungkin take for granted, ya. Saya sendiri pun bila tengok, okey, satu jenis air saja. Ada setengah orang kata, mengapalah satu jenis air jadi daripada langit? Tak ada ke dia tak air kopi ke, air apa sebagainya? Kalaulah kita tahu, kan, betapa air yang satu jenis itu amat powerful, Allah turunkan, kita akan rasa, ya Allah, Engkau ni memang memudahkan urusan kami, hamba yang lemah ini, ya Allah. Ya. Baik. Jadi, ia menjadi rezeki kepada kamu, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Itu dia punya conclusionnya. Ya, conclusionnya awal pada ayat 21 suruh beribadah, hujung ayat 22 suruh jangan jadikan di sisi Allah itu tandingan. Itu tujuannya. Bila dah nampak Allah hebat, kan? Bila Allah nak nampak hebat, Allah kata jangan jadikan tandingan. Mungkin ada yang kata, ya, soalannya ialah, saya tak ada syirik dengan Allah, saya ini lahir Islam. Kan? Tak ada saya menjadikan Allah ini sebagai tandingan. Apa maksud tandingan? Ini 50%, ini 50%. Itu yang idea part time tadi. Tuan-tuan, kadang-kadang saya lah dulu kalau baca ni, kadang-kadang saya sekarang pun kalau baca ni rasa ayat ni tak relevan kot dengan saya. Tuan-tuan pernah tak ada rasa begitu? Baca Quran, rasa macam ayat ni tak relevan kot untuk saya. Ada pengalaman ke tak ada pengalaman? Okay. Kalau di ruang komen, ada pengalaman, tak ada pengalaman? Baca ayat, rasa macam tak ada kaitan kot dengan saya. Saya okey hari ni, saya ni baik ni. Okay. Bila jumpa ayat munafik, tak ada kot. Kan? Jadi kalau kita ada rasa, terasa dengan ayat, itu bagus. Baca ayat tak terasa, bosan, alah dah tahu, saya dah dengar dah tadabbur. Kalau tuan-tuan dah dengar tadabbur, lagi sepatutnya bila kita baca satu ayat tu, dia akan klik. Itu sepatutnya. Pasal Quran ini adalah Allah cakap apa? Sebagai satu anugerah. Dia mestilah satu hadiah. Kalau hidayah itu, bila hidayah masuk dalam hati kita dah bincang sebelum ni, hudal lil muttaqin. Dia menjadi hidayah, mesti bersifat hadiah. Dia mesti rasa ya Allah seronoknya. Begitu. Apatah lagi kalau ayat sudah dah tadabbur. Kan? Kalau surah Al-Kahfi tuan-tuan dah tadabbur, bila baca setiap minggu tu dia seronok. Dia rasa hadiah tuan-tuan. Hadiah bila kita dah dapat, dah guna, dah seronok, dah gembira, kita nak buka lagi dan nak hargai lagi. Kita ingat lagi, bestnya, itu hadiah. Kalau sekali guna je dah bosan dengan hadiah, itu namanya hadiah kedai RM2. Kan? Hadiah kedai RM2 memanglah dah guna pak-pak kan? Beli lagi. Tetapi ini hadiah paling mahal dari Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Ar-Rahman. Jadi tidak boleh perasaan dia jadi, rasa macam ayat ni, tak apa, next. Kan? Jangan tuan-tuan, ya.
Kalau Allah beri peluang kita dengar imam baca ke, kita baca Quran ke, jangan main next saja. Jangan main next. Paling kurang pun satu halaman tu kalau kita baca, satu ayat tu tengok balik, oh yang ini dah tadabbur. Yang ini, ya Allah, aku tak tahulah, ya Allah, confuse yang ini. Tak apa, doa pada Allah SWT, jumpa program, boleh tanya pada orang, cari rujukan, sehingga kita boleh, pasal untuk maklumat tuan-tuan ya, kalau kita baca banyak ayat yang kita nak cari maksudnya itu, yang kita ada curiosity, rasa nak tahu, bukan pada semua ayat. Allah yang memberikan kita hidayah agar kita rasa terpanggil nak mendalami ayat tersebut. Selain daripada tuan-tuan dihantar ke program yang bincang ayat tertentu. Kadang-kadang dah hantar pada program tertentu pun, tapi lepas tu bila tak dapat hidayah untuk program tersebut, kita pun tak dengar, tak beri perhatian. Adalah kerja lain lah, apa sebagainya. Sebabnya ketika membaca Al-Quran, kita kena baca ta'uzubillahi minasyaitanirrajim. Pasal apa? Pasal amalan paling baik ini, syaitan dia tidak akan puas hati, dia akan pastikan kita tak dapat hadiah ini. Pasal dia dah janji dah. Jangan siapa-siapa dapat hadiah ni. Siapa dapat hadiah ni nanti, mesti tak nak ikut Qarin. Dia nak ikut Quran. Tapi kalau orang bagi hadiah, kita tak buka package, dia kata tak payahlah buka package tu. Tak payah. Daripada JNT tu ke, daripada tak payah buka. Kau buka ada apa dalamnya. Kan? Tak payah buka. Jadi kalau ada orang yang berjaya tak buka bungkusan itu, hadiah tersebut, kau ambil hadiah yang satu lagi ni. Ini lagi best. Kan? Rupa-rupanya hadiah yang satu lagi itu tak best pun. Tapi disebabkan kita yang satu hadiah yang kita dapat, kita tak buka. Jadi kita tak dapat hargai nilai dia. Tak dapat. Tapi bila tuan-tuan buka sekarang, muka surah 4, ayat 21, 22, macam, ini hadiah amat bagus. Kan? Ini hadiah ni saya kena pegang ni. Saya tidak mahu fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Padahal kamu tahu bahawa tak patut saya ni part time dengan Allah. Tak patut. Kita kerja part time tak apa, kita minta bos nak part time. Dia bayarlah gaji part time. Pergi ke sana lagi part time, sambung lagi kat sana part time. Itu okeylah kan dengan manusia. Tetapi dengan Allah, kita tak boleh pula. Ini pukul 8 sampai pukul 12 ni, okey saya ambil oksigen Allah. Pukul 12 nanti saya ambil oksigen daripada Tuhan lain. Ada tuan-tuan? Boleh? Mana boleh? Kan? Jadi bila kita fikir perlahan-lahan, kita fikir, okey, no wonder lah Allah cakap, fala taj'alu lillahi andada. Jangan ambil tandingan. Mudahnya, salah satu cara mudah nak terangkan pada kawan ke, pada anak kita, jangan jadi hamba Allah part time. Ya, jangan jadi hamba Allah part time. Rasa-rasa, hari ni hari baca Quran kot. Kan? Sembahyang awal kot. Besok semalam pasal saya dah full time, hari ni part time. Boleh tuan-tuan macam tu? Dengan Allah? Boleh? Tak boleh. Ramadan saya hari tu dah ibadah lah. Raya korban hari tu saya dah korban. Setiap ahli keluarga saya dah korban. Sekarang ni saya tak apalah, part time je lah. Hari ni nak relax lah. Hari Ahad kan. Tak payah. Semayang lambat sikit. Quran tak payah baca. Kemudian apa lagi? Yang part time kan. Nak relax. Itu adalah petanda seorang yang dia bukan manusia normal. Dia mungkin ada penyakit ke, ya, dia tak tahu bahawa Tuhan ini amat hebat dan Tuhan ini rugi siapa yang tidak beribadah full time kepada Allah SWT. Pasal full time beribadah pada Allah, iyyaka na'budu, ya, na'budu itu maksudnya sentiasa beribadah, wa iyyaka nasta'in. Ya, Allah pasti akan menolong pada setiap masa. Tetapi kalau seseorang itu tidak beribadah pada Allah pada setiap masa, malah kufur pula, maka itulah yang Allah kata Allah tak nak tolong. Allah tak nak tolong. Orang lain Allah tolong tapi kita tidak ditolong. Okey. Jadi itu ayat yang ke-22. Saya buka dahulu kepada ruang soal jawabnya. Ada tak soalan daripada Zoom? Kita tengok dahulu. Okey, ada soalan ya daripada Faris tu. Apa jawapan kita depan Allah nanti kalau jadi hamba Allah part time? Macam mana tu ya? Kalau kita ni jadi hamba Allah part time, macam mana kita nak jawab dengan Allah? Itu jawapan sama ada kita tak payah jawab, kita sebagai satu soalan muhasabah. Ataupun kalau kita pergi pada realitinya, depan Allah kalau katakan part time, kalau ada andada,
ya, dalam ayat Quran kita akan jumpa nanti. Kalau ada orang yang mensyirikkan Allah, ya, dia mensyirikkan, dia mengidolakan manusia sehingga kan dia utamakan manusia berbanding Allah. Allah kata engkau pergi jumpa syurakaikum, istilahnya dalam surah An-Nahl. Nanti kita akan jumpa, tapi saya bawakan sikit pasal soalan dah keluar kan. Pergi kau jumpa kepada orang yang kamu syirikkan itu. Berhala ke, manusia ke, ya. Manusia tu kita kagum sangat, kita follower dia dekat Facebook ke apa ke, dia cakap apa je semua betul. Kalau dia buat silap pun kita kata tak, ya. Itu adalah follower yang mengikut. Jadi Allah kata kalau kamu bukan utamakan Quran, kamu utamakan orang, kau pergi syurakaikum. Ya, kalau zaman dahulu itu sejarahnya ialah orang soleh dia disyirikkan oleh pengikut dia. Kuburnya disembah, ya, kemudian apa lagi, dia sanggup mengabdikan diri pasal dia kagum sangat kepada tokoh agama. Maka orang-orang yang kalau kita tengok dalam surah An-Nahl itu, orang yang disyirikkan itu, dia kata, aku tak suruh kau pergi syirikkan aku, jadikan aku sebagai Tuhan. Tak ada pula, tak ada. Kan? Dan orang ini akan berlepas diri, dia tak akan bertanggungjawab. Ini sebabnya tuan-tuan, kalau kita jadi peserta ke, belajar dengan ustaz ke, dengan tokoh agama ke, apa sebagainya, nak ambil ilmu, ambil. Kan? Nak jadi murid yang bagus, silakan buat nota, share dekat Facebook ke, ajak kawan ke, apa. Okey, tak ada masalah. Tetapi jangan sampai kita jadikan tokoh agama tu tinggi sangat, melangkau daripada taatan kita kepada Allah dan Rasul. Dan asasnya apa? Asasnya ilmu lah. Asasnya ilmu. Kita tahu kat mana limit dia. Pasal manusia ini, bila dia kata dalam keadaan gelap, dia tak tahu pasal Quran. Bila dia tahu sesuatu pencerahan, dia akan rasa, wah, terima kasih lah. Kan? Tetapi terima kasihnya itu, kita kena ingat, limit ni kat mana? Pasal terima kasih utamanya adalah pada Allah. Yang gitu kan? Itu sebabnya Allah cakap tadi, kalau nak beribadah, jangan ada seteru ataupun tandingan. Andada itu maksudnya tandingan. Nanti kita akan ulang balik. Salah satu tanda dalam ayat 165 surah Al-Baqarah ni, orang yang cinta pada Allah ini, dia akan cinta pada Nabi. Ya, okey. Jadi Puan Nur Hasni kata mengharapkan kerana dunia dia akan dapat dunia saja, dan mengharapkan untuk akhirat kerana Allah bagi dunia dan akhirat. Okey. Jadi kita kena ingat perkara tersebut. Di Facebook, adakah hamba part time itu sifat-sifat munafik? Dia sama ada sifat munafik ataupun sifat orang-orang yang kufur. Orang-orang yang kufur. Iblis, tuan-tuan kena ingat ya. Nanti kita tengok dalam surah Al-A'raf ke, ya, dalam surah Sajdah pun ada, dalam surah Al-Kahfi pun ada. Iblis ini, dia mengaku Tuhan itu sebab Allah sebagai Tuhan. Mengaku. Kan? Tetapi apa yang berlaku ialah dia ni hanya nak beribadah kepada Tuhan, dia tak nak bersujud kepada Nabi Adam. Nampak macam logik kan? Dia cakap, buat apa aku nak sujud? Kan? Ini kan kau jadikan daripada tanah. Aku kalau nak sembah, kalau nak beribadah, hanya padamu saja ya Tuhan. Mengapa pula nak sembah pada, menghormati kepada hamba? Dia lebih kurang orang sekarang ni, tuan-tuan ya. Dia kalau katakan, saya ini ikut Quran saja. Saya tak nak ikut SOP ke, saya tak nak ikut traffic light pun tak nak, itu undang-undang manusia. Kan? Ada kan? Ada orang cakap gitu kan? Saya pun pernah juga dapat idea begitu dululah kan. Saya rasa macam traffic light ni manusia buat lah. Buat apa? Tak ada dalam Quran pun. Jadi rasa macam tak nak ikut. Tapi rupa-rupanya itulah kedangkalan ilmu. Kedangkalan ilmu. Bila Allah suruh bersujud kepada Nabi Adam, itu bukan sujud ibadah. Itu sujud menghormati. Sekali je pun. Arahan Tuhan tu. Kan? Arahan Tuhan. Jadi bila Allah suruh hormat, ya, sujud tashrif istilahnya, buatlah. Kan? Kita hormati kepada pemimpin. Kita hormati kepada peraturan law of the land. Selagi dia tidak melanggar kepada apa yang Allah suruh, teruskan. Ya. Jadi itu perkara yang kita belajar daripada ayat yang ke-22. Baik, kita tengok di Facebook kalau ada soalan-soalan. Yang lain tu semua okey. Ustaz, okey, Nur Hasni, Ustaz, syaitan tu kategori jin ke manusia? Ada bukan kategori jin ke Ustaz? Okey. Syaitan ini adalah elemen kejahatan.
Ya, dia boleh dalam bentuk jin dan boleh dalam bentuk manusia. Ya, salah satu namanya adalah Khannas. Dalam surah An-Nas ada kita baca kan, minal jinnati wan nas. Okey, daripada kalangan jin dan manusia. Jadi sebabnya kalau kita ni tengok dalam surah Az-Zukhruf, Allah cakap wa man a'rada an zikri, siapa yang berpaling ataupun wa man ya'shu, siapa yang rabun kepada peringatan daripada Ar-Rahman iaitu Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Allah beri kepada dia syaitan dan ia menjadi teman rapat. Jadi syaitan tu apa? Dia boleh dalam bentuk jin, boleh dalam bentuk manusia. Manusia yang dia kata kau tak payah baca Quran. Kau pergi tadabbur setiap minggu, setiap hari baca Quran. Kau tak penat ke? Contohnya kan. Kalau dia cakap begitu, kita bacalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Pasal apa? Dia tuan-tuan, bila kita dengar, dia jin ni dia datang daripada was-was pada hati kita kan. Tapi kalau manusia dia cakap, dia borak. Alam kau ni 4 jam, kau tak rasa rugi ke? 2-3 jam pun rasa dah panjang. Ni 4 sampai jam kau ni mesti tak lama lah kau ni, tak lama. Lepas tu kita mula fikir, betul jugalah. Tak payahlah saya lama-lama buat apa. Dia dah mula terfikir begitu. Kecuali kita ada counter hujah untuk menyatakan, sebenarnya dia ni syaitan. Kan? Tapi jangan cakap dia syaitan pula. Dia cakaplah auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kena acknowledge bahawa ada musuh, ya. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam surah At-Taghabun pun cerita tentang pasangan menjadi musuh, ya. Bukan semua masa, tetapi ada masanya suami ke isteri ke, dia bila dia dipengaruhi oleh syaitan jin tadi tu, dia mulalah dia rasa macam dia nak berdengki ke, dia nak marah ke, tak galakkan untuk buat kebaikan ke. Waktu itu kita kena berjaga-jaga, kata Allah dalam surah Taghabun. Okay? Jadi itu respon saya sebentar tadi. Okey. Itu sebabnya bercakap tentang Abu Ar-Rahman cakap siapa yang rabun itu, dia rabun ya. Ya'shu tu rabun, bukannya tak nampak. Bukannya ya'ma, dia rabun. Kalau macam ni, saya buka cermin mata, kan? Saya tak nampak skrin saya. Itu rabun. Jadi bukannya dia tak baca Quran, dia baca Quran. Ya, dia punya suara mantap. Kan? Tetapi kalau orang tanya apa yang ada dalam ayat ini, dia nak selesaikan masalah apa? Dia kabur-kabur. Kan? Dia macam buka cermin mata lah. Dia tengok skrin tu pun tak lama tengok skrin tersebut. Pasal apa? Pasal kabur. Pening kepala kalau tengok. Ada setengah orang dia kata pening lah. Kan? Belajar tadabbur ni banyak sangat lah. Memang ilmu Allah banyak kan ya. Tapi kita cubalah mudah-mudahkan. Jangan sekaligus kan, kita buat sikit-sikit. Program kita ni pun sekali sahaja ya. Puan Sabriyah kata anti hadis tu part time juga ke Ustaz? Yalah, dia part time lah tu kan. Allah dah suruh ikut Nabi tapi tak nak ikut Nabi. Dia kata aku ikut Allah je, aku ikut Quran je. Hadis-hadis ni susah lah, tak payah belajar hadis. Program tadabbur kita ini pun ada juga tadabbur bil hadis tuan-tuan ya. Itu sebabnya kita ada my hadis time yang sebelum ini, kerana kita nak juga kalau kita gabungkan daripada ayat Quran dengan hadis, memang tak bertepian tuan-tuan, tak bertepian ilmu Allah ini. Jadi kita ambil sikit-sikit lah. Macam saya ambil sikit, kemudian pergi ke kelas lain ambil sikit, pergi ke kelas ni, okey ustaz ni bagi tahu hadis pula, agar kita ada syllabus. Sekarang ni kan kita ada syllabus kan, kita pergi page by page. Walaupun ada yang kata lambat lagi nak habis, kita bukan cakap pasal lambat nak habis. Kita bercakap tentang berapa ayat yang kita dapat ambil hidayah. Berapa ayat yang kita boleh ambil hidayah. Kalau satu, kita ambil hidayah, kita pegang betul-betul dan kita beritahu pada Allah, ya Allah ini aku ambil hidayah dan aku beramal dengan ini ya Allah, itu namanya barakah. Kita dapat barakah. Dan barakah tuan-tuan, maksudnya pahala berpanjangan sampai akhirat. Kan? Tak apa, kita sikit-sikit pun tak apa. Habis ke tak habis, itu Allah yang tahu. Yang penting kita mula sahaja. Okey? Baik, kita nak teruskan di online. Okey, kita tak ada soalan, jadi kita nak teruskan ayat yang ke-23. Okey? Baik, ayat yang ke-23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maksudnya apa? Dan kalau kamu ada
syak wasangka. Wa in kuntum fi raibin, ya, wa in kuntum, jika kamu semua ada keraguan. Raib ini kita dah jumpa dah perkataan itu pada ayat nombor 2 surah Al-Baqarah. Ya, kita tengok dulu maksudnya. Jika kamu ada keraguan menaruh syak wasangka apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Quran itu, dan panggillah orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain Allah jika betul orang kamu adalah orang yang betul, ya. Dia mendustakan nabi, ya. Dia kata nabi ni bawa Quran ini sihir. Ada yang kata nabi ni gila, ada yang kata nabi ni ada orang lain yang mengajar nabi sehingga nabi tulis ayat Quran itu kemudian dia sebar-sebarkan. Ini ada banyak jenis kutukan, ya, kecaman daripada orang-orang di Mekah, orang di Madinah, ya. Jadi bila kita faham begini tuan-tuan, kita kena ingat bila mereka kutuk tu cakap sihir, mengapa mereka cakap sihir? Pasal dia rasa bila dengar Quran tu jadi lain macam. Tuan-tuan bila dengar kan Ustaz Tarmizi ke Ustaz Tirmizi ke Qori ke baca yang bagus, kita tiba-tiba je mengalir air mata. Apa sebab pula mengalir air mata? Begitu kan. Tiba-tiba je hati kita, yang ibu-ibu satu, yang ayah-ayah pun boleh lembut hatinya lepas tu. Rasa macam, okeylah ya Allah. Kan? Dia simpan je lah. Dia simpan, dia tak junjuk depan isterinya ke, tapi dia simpan. Ya Allah. Dia ada sesuatu berlaku. Orang Arab yang bukan Islam di Mekah itu sama juga, tuan-tuan. Yang tuan-tuan rasa tu, banyak ke sikit itu, mereka pernah rasa. Ya, salah seorang daripada musyrik Mekah tu, siapa nama dia, meninggal waktu perang Badar. Dia bila dia dengar Nabi baca Quran itu, dia sembunyi-sembunyi kan. Okey. Satu lagi Abu Sufyan sembunyi-sembunyi juga. Lepas tu dia orang bertembung, ya. Dia bertembung pasal orang ni ikut sana, orang ni ikut sana, akhirnya dia bertembung. Mereka ini, dia waktu Nabi suruh bersujud ke apa, dia bersujud terus. Dia macam satu magnet, ya, daripada Quran yang dibacakan oleh Nabi dan ayat Quran yang sama macam kita bacalah, kan. Dia rasa bila tiba-tiba tu dia macam kan, dia waktu tak tenang ke apa ke, bila kita dengar saja pun kita rasa macam jiwa kita yang begini tu, kan, dia akan jadi dia jadi tenang balik, gitu kan. Baik. Jadi walaupun mereka tahu kesannya, tetapi dia kata kepada Nabi, kau ni penipu, kan. Kau ni ada orang tadi sihir kan, satu sihir. Sihir mengapa? Pasal sihir ni dia boleh magic, kan. Tiba-tiba dia bertukar, kan. Itu mereka sebenarnya cakap sihir tu nak cakap bahawa memang ada magic yang berlaku, tapi bukan sihir yang negatif tu. Ini sihir ataupun magic yang positif. Sesuatu yang amazing, tapi mereka tak boleh nak terima, nak mengaku. Kalau mengaku jadi Islam, kan. Mereka ni ada bisnes, ada pangkat. Jadi akhirnya mereka kata ini tukang sihir. Satu lagi apa dia cakap, bahawa Nabi ni dia ni ada kot, dia belajar daripada orang-orang daripada Ajami, ya, orang-orang asing yang ada dekat Mekah itu, ya, dan kemudian dia tulis balik. Dia dengar berita-berita tu, dapat dikumpulkan semua cerita tu, dia jadi Quran. Mereka cakap begitu, ya. Pasal dia kata benda yang ada dalam Quran ini bukan benda yang biasa-biasa, kan. Pasal laut, Nabi dekat Mekah mana ada laut, kan. Dekat Madinah nak cakap pasal tentang macam-macam, angkasa raya lah, bintang apa sebagainya, bukan Nabi belajar tinggi pun. Jadi mereka kata ini ada sumber luar ni. Sumber luar itu dia nak kutuk Nabi. Ini mesti merujuk kepada Ajami, orang asing, bukan orang Arab. Tetapi rupa-rupanya apakah yang kita tahu, bila mereka cakap begitu secara tidak langsung nak menyatakan bahawa kejap tuan ya. Okey. Ibu dekat sana, kat atas. Okey. Baik. Pergi sana dulu. Sekejap ya tuan-tuan. Sekejap. Okey. Okey. Jadi kembali balik, Nabi pun akhirnya bila kita lihat perkara tersebut, Nabi digelar sebagai dapat sumber daripada luar. Nak ceritanya memang Quran ini dapat daripada sumber luar juga. Bukan tanah Arab saja. Iaitu datang daripada siapa? Daripada Allah SWT. Bukan daripada manusia biasa. Datang daripada Allah SWT. Jadi Allah mencabar mereka. Ayat ini datang, ya. Ayat ini datang pada ayat 23 kan. Ayat 23. Ayat tadi 22 cakap jika kamu wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Allah hebat
Allah hebat. Allah menciptakan segala-galanya. Orang menjadi hamba part time, sebenarnya dia tahu tak bagus. Dia tahu tak bagus. Tetapi pasal dalam hati itu ada penyakit. Dalam hati itu ada dengki. Dalam hati itu ada kotoran yang menyebabkan dia punya ilmu yang bagus itu jadi kabur-kabur. Jadi kabur-kabur. Tak nak lah. Kalau saya buat begini nanti habislah pangkat saya. Takkanlah nak pergi beriman kepada junior ni, Nabi Muhammad ni anak saudara kot. Saya ni orang besar, Abu Jahal. Kan? Yang itu dia ada interest pasal pangkat, pasal puasa, pasal duit, pasal apa sebagainya. Dan bukan semestinya beriman pada Allah itu tidak berduit, tidak berpangkat. Ada juga. Tetapi yang pentingnya adalah Allah. Baik. Kalau dalam ayat 23 itu sambungan. Wa in kuntum fi raibim mimma, jika kamu ragu dengan apa yang diberikan kepada hamba kami, iaitu Nabi Muhammad SAW, datangkan satu surah. Sepanjang Al-Quran, sepanjang sejarahnya, ada masa Allah suruh datangkan seluruh Quran. Tak boleh. Okey, 10 surah. Ada di tempat lain. Tak boleh. Di sini 1 surah. Tak boleh. Ada yang kata sebahagian surah. Tak boleh. Sebenarnya Allah mencabar beberapa kali. Dan cabaran ini tuan-tuan bukan hanya untuk orang Arab pada zaman dahulu. Sampai sekarang tak ada orang Arab yang berani, yang mampu. Allah kata, "Wad'u syuhada'akum min dunillah." Panggillah orang-orang lain. Siapa-siapa saja yang mantap-mantap ilmu bahasa Arab, yang boleh buat apa sebagainya, datangkan, buat jika kamu betul. Jadi mereka mempersoalkan risalah Nabi itu pasal apa? Nabi itu penipu. Dia sebenarnya nak mendustakan siapa sebenarnya? Bila tidak percaya pada Quran, itu maksudnya tidak percaya pada Allah. Tapi dia tak nak cakap tak percaya pada Allah. Dia akan pergi condemn Nabi. Kan, kalau kita nak cakap ada orang penceramah ni bagus, tapi kita kalau nak condemn dia punya message dia itu, kita condemn orangnya. Kan? Itu kaedah-kaedah yang kita tak nak buat lah kan, tapi itu kaedah yang banyak orang gunakan. Nak rendahkan orang tu, dia pergi condemn sekian. Ya. Jadi dalam hal ini Allah kata, okey, kamu sebenarnya nak kutuk risalah ni, kamu nak kata ada keraguan, kamu kata tak betul. Okey, sila buat satu surah yang sama. Ada salah seorang ni namanya Musailamah Al-Kazzab. Ya, salah seorang daripada tokoh pada waktu itu, dia nak cuba buat. Dia nak cuba buat, tapi sampai orang gelar dia Musailamah, nama dia Al-Kazzab, penipu. Pasal dia buat surah apa? Surah Al-Fil, tapi dia punya bentuknya tak sedap langsung. Tuan-tuan dengar sendiri pun tak berapa sedap. Itu belum lagi surah Al-Dhafadi'. Nama pun macam pelik kan, Dhafadi'. Kata. Ya. Jadi kalau Al-Fil, kan, dia cakap Al-Fil, dia kalau cakap tentang dalam Quran, bila ada wama adraka mal khutamah, wama adra, itu Allah banyak kali ulang. Tapi dia guna juga perkataan wama adraka mal fil. Macam sedap kan, macam ayat Quran. Tapi dia cakap, kamu tahu tak apa itu fil? Apa itu gajah? Gajah besar. Buat apa nak tahu? Kan, memang dah tahu dah itu besar. Sebenarnya wama adraka mal khutamah, wama adraka mal qari'ah. Allah bila gunakan apakah kamu mengetahui, itu adalah benda yang besar yang kamu sebenarnya tak tahu kecuali Allah beritahu. Itu cara nak buat ayat tersebut. Tapi nak buat ayat apa? Nak kena tahu dulu apa benda yang orang lain tak tahu. Musailamah itu pun tak ada ilmu tersebut, jadi tak boleh nak buat sampai tahap itu. Ya. Maka ini adalah satu encryption daripada Allah SWT, agar kalau kita nak beribadah, ikutlah Allah yang menciptakan dan ikutlah perkataan Allah. Kan? Jadi kita dah tahu dah kan tadi, kita cuba kaitkan apa kaitan di antara ayat 22 dan 23. Yang ini saya nak bagi soalan kepada semua. Tolong tuliskan dekat ruang komen. Saya dah cerita dah sikit dia punya isinya tu, tapi nak cerita apa kaitan ayat 22 dan 23. Kita ambil 1-2 poin pun cukup untuk kita dapat merasakan, oh sebenarnya ayat 22, 23 ni dia saling bergabung, ada kesamaan yang boleh kita kaitkan. Apa kesamaan? Cuba tuan-tuan cuba tulislah dekat ruang komen tersebut. Kalau di ruang Zoom ada yang nak bercakap, boleh macam mana ya, boleh angkat tangan ke ataupun beritahu. Nanti saudara Rizal kita akan onkan mic, jadi kita boleh berborak. Ya, insya-Allah. Ayat 22 23.
Kita tengok dekat Facebook juga. Okay. Cause and effect. Tuan Raja menulis cause and effect ya. Untuk ayat 22 dan 23. Nak minta cerita sikit lah Tuan Raja. Apa maksud cause and effect tu? Kita dengar penerangan lah pakai audio. Okay. Oh, Silakan Tuan Raja. Assalamualaikum Ustaz. Saya jadi meant to say tadi 23-24. Actually when I say cause and effect, I terkaitkan 23-24. Okay. Bukan 22-23. Saya tersilap sikit. Okey, tak apa. 23, 24 cause dia dan efeknya ya, itu kita akan bincang sebentar lagi. Okey, alhamdulillah sikit ni. Okey. Okey. Jadi kalau ayat 22, 23 kalau kita tengok apakah dia punya kaitannya, Allah mencabar orang yang ragu-ragu terhadap Al-Quran, itu ayat 23. Ayat 22 apa? 22 nikmat Allah yang diberi pada semua manusia. Ayat 23 nikmat hidayah pada hamba yang bertakwa. Itu satu kaitan, ya. Satu adalah nikmat Allah kepada semua manusia. Kan? Dalam masa yang sama, Allah dah ciptakan kita semua ini sebagai manusia. Allah tak biarkan kita begitu saja. Allah bagi kita satu lagi nikmat ekstra. Apa nikmat tersebut? Al-Quran sebagai manual untuk kita menghidupi. Pasal kita ini tak macam matahari, tak macam bulan. Kita ni ada pilihan. Bila ada pilihan, kena adalah peraturan panduan, dan itu kaitan ayat 22 dan ayat 23. Masya Allah, terima kasih Faris berkongsi. Kita tengok dekat Facebook apa yang ada ya. Okey, beribadah pada Allah, Aini nyatakan begitu. Okey, itu ayat 22. Apa kaitan ayat 23? Ayat 22, 23 Hafsah ada point dia. Ayat 22, Allah jadikan macam-macam. Itu milik Allah, kan? Untuk kita dapat manfaat. Maka ayat 23, perkataan Allah juga daripada Allah untuk kita dapat manfaat. Kan? Ada orang kata, saya ni nak hujan daripada Allah. Tapi nak ikut cakap Allah tak? Tak nak. Itulah ya. Terima kasih Puan Hafsah dah berkongsi tu. Okey, mungkin ada yang saya tak terbaca ke ya. Yang ini Puan Wani cakap. Nanti saya baca dekat Zoom juga. Puan Wani kata Allah beri nikmat tanpa batasan kepada semua makhluknya, tetapi ada satu hal yang Allah beri khusus untuk orang-orang yang bertakwa ya, ataupun orang yang beriman. Jadi itu ya. Ada yang semua dapat, tapi bila dah semua dapat, ada yang nikmatnya khusus tuan-tuan ya. Tuan-tuan dapat Quran ni khusus, hadiah special. Dapat matahari itu dah hadiah dah, tapi ini hadiah special. Baik. Salina di Zoom kaitan antara dua ayat tersebut menunjukkan Allah tiada tandingan dengan makhluk lain. Yes. Maksudnya ciptaannya pun tak ada siapa yang boleh bertanding dengan Allah, dan perkataan Allah pun tidak ada siapa boleh lawan. Itu kan menarik ni. Maksudnya dah perkongsian ini mantap-mantap ya, kita dapat kaitkan. Jadi kita taklah rasa Al-Quran ni macam berlompat-lompat. Ya. Yang penting kita kena faham dulu apa isinya, yang baru kita dapat tengok ya. Puan Rahimah kata Allah telah menciptakan kita, maka itu satu nikmat, dan diberi hadiah, maka taatilah hanya kepadanya. Hadiah ekstra tadi itu namanya Quran, dah diciptakan. Kan? Lepas tu Allah bagi ikut cakap Allah. Ya. Jadi kalau katakan mak dah masak kan sesuatu, dah jaga kita, lepas tu ikutlah cakap mak. Kan? Walillahil matalul a'la, ya, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi melangkau daripada perkara itu ialah apa? Kalau Allah dah ciptakan kita, kemudian kita pula yang tak nak ikut cakap, ya. Ataupun part time ikut cakap. Macam mana part time ikut cakap? Pasal ada yang dia faham, ada yang dia tak faham, ataupun buat-buat tak faham. Okey, baik. Jadi di online ada satu lagi Facebook, Puan Anisah ke Puan Atirah. Saya ambil Puan Atirah dulu. Ayat 22, ayat-ayat Allah yang boleh kita lihat, ya, yang boleh kita mubsirah, yang boleh kita lihat. Ayat 23 adalah ayat-ayat Allah dari Al-Quran, ya, iaitu ayat-ayat yang kita dengar. Sebenarnya Quran ini tak bertulis, tuan-tuan ya. Zaman sekarang dia bertulis, ya. Zaman Nabi itu dia mendengar, pasal itu daripada wahyu, kan. Jadi satu dengan lihat, satu dengan dengar. Dan sekarang ni alhamdulillah, yang kita lihat pun kita boleh dengar dia punya bunyi air, bunyi cengkerik,
kita boleh dengar, dan yang kita dengar Quran ini pun kita boleh lihat tulisannya. Yang pentingnya apa? Yang pentingnya deria kita itu perlu digunakan untuk kita mendapat kebenaran, iaitu shadiqin. Allah templak kan? Templak kepada orang-orang yang kufur itu pada ayat 23, in kuntum shadiqin. Pasal apa? Pasal mereka tak guna mata dan telinganya dengan bagus sehingga hati mereka itu tertutup. Sehingga hati mereka jadi sakit. Ya. Baik, jadi alhamdulillah Pak Tirah dah berkongsi. Okey. Kita rasa bagus perkongsian itu. Kita ambil ayat akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kita tengok maksudnya, maka kalau kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah tentu kamu tidak dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu daripada apa? Api neraka. Allah kata kamu tak akan mampu buat sebelum ini, ya, istilah dalam bahasa Arabnya fa illam taf'alu, benda yang dah lepas, ya, dan walan taf'alu, lan itu tuan-tuan maksudnya adalah perkara yang akan datang. Kamu tidak mungkin akan mampu membuatnya. Jadi Allah dah bagi garanti awal-awal lah. Siapa nak cuba, silakan. Silakan. Tetapi kamu tidak akan mampu. Kamu bolehlah buat-buat kan, buat-buat, tapi kamu disemak oleh orang-orang yang pakar yang kata ini apa ni surah Dhafadir, surah Katak pun, surah Al-Fil, nak compete dengan surah Al-Fil dalam Quran, jauh langit daripada bumi. Kalau adalah istilah tu kan, langit bumi dia punya perbezaannya. Langsung tak berkualiti. Pasal apa? Pasal di sebalik ayat Quran ni dia banyak dia punya rahsia-rahsianya, encryptionnya, ilmunya, tentang pelbagai perkara yang ada dalam ayat tersebut. Jadi di sini Allah kata sebelum ini tak ada orang berjaya dan tidak mungkin ada orang berjaya pada masa akan datang, maka kamu kenalah buat persediaan fattaqun nar. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, ya. Iaitu kamu hendaklah takut, ya, peliharalah, kan istilahnya wiqayah itu, takwa itu maksudnya kita nak elak daripada masalah. Masalah paling besar di akhirat nanti namanya api neraka yang bahan bakarnya apa? Manusia dan batu-batu. Ya, berhala. Pasal Allah nak beritahu jangan sembah berhala. Jangan sembah berhala. Berhala adalah satu lambang kesyirikan, ya, yang berlaku sepanjang sejarah. Dan ingatkan tahun 2020 2021 orang ada PhD tak sembah batu, tapi masih ada orang sembah batu. Kan begitu kan? Kita kalau fikir-fikir balik, mengapalah dia pergi sembah, kan? Tetapi itu berlaku. Pasal apa? Kalau kita patah balik, kerana ada masalah dari segi menghargai dan bersyukur kepada pencipta. Tahu dah Tuhan satu saja yang boleh cipta alam ini. Mana boleh Tuhan yang daripada batu? Yang batu tu pun dalam surah An-Nahl Allah memang bagi baiknya penghujahan itu. Batu macam mana letak ataupun apa, manusia pun lah tak boleh pun nak buat apa tadi kita cakap, bumi tak boleh buat pun. Malah dia sendiri pun tak boleh bergerak pun. Kan? Manusia kalau berhala, kalau manusia kita boleh bergerak, tapi bergerak sampai tahap mana je. Sekarang tak nak rentas negeri pun tak boleh. Kan? Jadi manusia ke batu lagi lah teruk, tapi somehow ada orang buat, ada orang yang jadikan Tuhan. Dan bagi kita tuan-tuan, mungkin kita alhamdulillah saya tidak menyembah berhala. Tetapi kita tak nak ada tandingan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang istilah part time, full time, okay, overtime, kan? Kita tak nak jadi begitu. Jadi Allah kata di sini Quran ini terjaga. Quran ini kalau kamu dah tahu dah tak boleh buat, maka kita kenalah buat persediaan daripada api neraka. Jangan sampai kena bakar. Kerana apa? Kerana itu disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Uiddat lil kafirin. Siapa orang kafir? Dianya ada Tuhan bagi macam-macam, dia tidak bersyukur. Ada Quran daripada Nabi, nikmat seterusnya, ini nikmat amat special. No way man, saya tidak akan percaya kepada Nabi. Maka dua perkara ini, ya, nikmat Allah bagi yang boleh kita lihat dan nikmat wahyu
Dua perkara ini kita memang dah ada dah sekarang ini. Tuan-tuan ada makanan, ada rumah, ada matahari, ada bumi, ada bina, ada ada langit, ya, wasama abinaa. So complete, kita dapat complete tuan-tuan. Jangan kita, kalau kita dapat complete rezeki, jangan kita buat ibadah kepada Tuhan ini incomplete. Jangan buat begitu. Dengan itu, kita harapkan dengan perbincangan kita pada ayat 21 hingga 24 ini, kita dapat menguatkan komitmen kita, ya, untuk mengikuti dan menjadi full time hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu kita akan teruskan, ya, full time hamba yang full, hamba kepada pencipta. Kita akan selalu beribadah, mencapai takwa, kan? Dan full time hamba yang nak ikut cakap Allah, satu, baca perkataan Allah, dua apa? Kena fahamlah. Kan? Mana ada anak cakap saya ikut cakap mak. Mak cakap apa? Tak tahulah, saya tak faham mak cakap apa. Mengapa tak faham? Mak cakap bahasa Arab, saya cakap bahasa Melayu. Tak boleh cakap gitu, tuan-tuan, kan? Mana boleh cakap saya anak yang taat bila kita tak faham apa mak cakap. Itu peringkat manusia. Tetapi bila kita cakap walillahil mathalul a'la, ya, contoh itu untuk kita memahami bahawa tak mungkin kalau katakan orang itu dia kata dia ikut cakap Allah, saya ni kuat solat ni, kan? Saya baca Quran, saya ini, tapi saya satu je, saya tak faham Quran. Adakah orang ini ikut cakap Allah? Itu je kena tanya balik lah, kan? Adakah dia ikut cakap Allah kalau katakan dia solat, dia zakat, dia ini, tapi dia baca Quran, dia tak faham je. Yang itu apa jawapannya, tuan-tuan? Nak kena tengoklah jawapan tuan-tuan apa kat situ. Kan? Saya ikut peraturan ni, kan? Tapi saya tak faham peraturan. Kan? Dia pelik sikit, kan? Ya, ada sesuatu yang tak kena lah kat situ, ya. Kalau kita dah biasa, kan, selama hari ni pun saya macam apa saja jadi begitu, ya? Kenapa jadi begitu? Kenapa kalau kita belajar engineering, kalau 4 tahun tuan-tuan, ya, tak faham engineering, kena kick out keluar daripada universiti. Kena kick out. Tuan-tuan mungkin ada yang kawan-kawan tu kena kick out, kan? Bukan pasal dia tak faham pun. Dia faham tapi tak boleh jawab on the spot. Kan? Tak boleh jawab dalam peperiksaan. Cuba bayangkan kalau kita ambil exam surah Al-Baqarah hari ini. Kan? Mungkinlah tuan-tuan boleh lulus kot. Kan? Kita ambil, kita bagi, minggu depan lah kita cakap. Minggu depan, hari Ahad, kita buat ujian surah Al-Baqarah. Siapa dapat 80% ke atas, lulus. Siapa dapat bawah 80% tak lulus. Kena kick out daripada dunia ini. Macam mana tu? Ataupun, siapa yang tak lulus, anda dianggap sebagai penderhaka. Kalau ada orang cakap begitu, rasa-rasanya, tuan-tuan, menakutkan, kan? Menakutkan. Tetapi alhamdulillah Allah bagi peluang kita pada minggu ini, ya, dengan Quran Time, pandemik COVID-19 inilah saya rasa, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak percaya pun saya percayalah, kan, bahawa COVID-19 ini memang Allah susun, kan? Memang Allah susun untuk kita kembali pada Quran. Tuan-tuan setuju tak? Siapa yang setuju dekat Zoom tu letakkan begini ataupun siapa yang dekat Facebook, YouTube tu letakkan tanda thumbs up, kalau ada lah, ya. COVID-19 ni sebenarnya Allah panggil kita untuk kembali pada Quran. COVID-19 ini adalah peluang. Allah panggil kita. Pasal apa? Dah lama sangat, sibuk sangat. Termasuklah saya. Saya yang ada belajar bahasa Arab pun jadi sibuk, ya. Tak sempat nak tengok Quran satu page. Tapi sekarang ini Allah bagi peluang. Ya. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti kali ini, ya. Alhamdulillah ramai yang kata setuju. Dan kalau ada kawan-kawan kita yang dia tak perasan lagi, tuan-tuan, ya, bahawa ini peluang untuk kembali pada Quran, dia kata tak, ini untuk rehat-rehat, nak duduk kat rumah, bila lagi nak kerja kat rumah? Kalau itu mesej yang dia dapat, bila lagi nak anak duduk kat rumah selalu? Kalau itu mesej yang dia dapat, mungkin dia miss the target. Kan? Sepatutnya dah 2 tahun ini dah dapat dah mesej tersebut, tapi kalau tak dapat lagi, kita doakan kawan kita, kalau boleh kita ajaklah, ya, ajak, pasal inilah, ya, inilah antara
yang kita amat syukur Allah izinkan kita tidak dipanggil sebelum kita mendekati Al-Quran. Habis tak habis lain cerita tuan-tuan ya. Habis tak habis itu Allah yang tentukan. Tapi kita ada peluang untuk kembali. Kembali dalam bahasa Arabnya adalah taba ataupun membawa pada perkataan taubat kepada Allah SWT. InsyaAllah bila tuan-tuan terus kembali pada Al-Quran ini, kita kalau dipanggil Allah pun, kita doa Allah terima taubat kita selama ini 30-40 tahun. Ada 604 muka surat tak habis-habis faham dan tak habis-habis untuk difahamkan. Kan? Tetapi kita pada waktu ini kita berazam dan kita doa Allah izinkan perkara tersebut. Dan jangan berhenti tuan-tuan ya. Itu penting juga kan. Ada yang kata saya ni dah ikut My Quran Time setiap hari ni, rasa nak berehat sekejap lah kan. Sambunglah lain kali 2-3 tahun lagi baru sambung balik. Jangan ya. Ini buat betul-betul, tak payah push terlampau kuat sangat, tetapi at least istiqamah. Ya, istiqamah. Kerana ini peluang terbaik lah. Untuk personal saya pun, kalau bukanlah ya kerana Quran Time disusun Allah, mungkin saya nak mengkaji Al-Quran itu pun rasanya ya nak cakap sibuk, boleh je nak cakap sibuk kan. Dan memang ada kawan-kawan kita yang sampai sekarang dia masih lagi dicakap dia sibuk. Kan? Masih dia cakap sibuk sejam lama sangat tu. Kan. Tak apalah kalau dia tak boleh sejam tuan-tuan kongsikan nanti nota-nota yang ada tu share lah dekat kawan-kawan. Kalau tak boleh panjang-panjang tu share pendek-pendek apa yang kita belajar. Ya, kalau kawan ada masalah kita tolong sampaikan mesej ini. Yang penting kita masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Dan salah satu platform tuan-tuan boleh gunakan besok Malaysia Quran Hour 12.30 hari. Dekat TV Hijrah ada, Bernama ada, RTM ada, itu kat TV lah kan. Kalau dekat Sina ada, jadi tuan-tuan boleh ambil peluang ajak kawan-kawan, ialah dia dengar Al-Quran mungkin sekali kan, tapi bila dia berminat selepas ini, moga-moga kita akan dapat keluarga yang di dunia bersama Al-Quran, di akhirat bersama dengan pejuang Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita berada di penghujung, kita ada 5 minit lagi. Kalau ada sebarang pertanyaan dekat online, silakan. Kalau di peringkat audio ke nak tanya, dekat ini di Facebook tu. Okey, silakan. Ada tak siapa-siapa? Kalau ada yang nak bercakap ke, Puan Mahiran, Nurul Umaira, Nurida, Maznah, Nur Halila, berapa orang semua ya? 148 di Zoom ya. Okey. Kalau di Facebook, YouTube ada 367 orang. So almost 500 orang. Kita doakan 500 itu doakan saya ya, istiqamah, dan kita doakan sesama kita. Ya, Puan Jun, belajar menjadi insan yang selalu kenal erti kesyukuran dan dengan dekatkan diri dengan Al-Quran. Okey, insya-Allah ya. Kalau tuan-tuan ini adalah kali pertama, selamat datang ya. Terus ajak kawan ya. Kalau katakan terlepas pun ada rakaman ya, tapi dia anything bertangguh adalah tak bagus. Kan. Tapi kalau ada kerja lain okeylah kan. Pasal apa? Pasal lepas tu kita dah move lagi kan. Tapi insya-Allah ya, moga-moga Allah mudahkan urusan kita insya-Allah. Puan Nuraini Bidin, mudah-mudahan orang yang tersayang kita yang masih lalai, tak perasan, belum berusaha untuk upgrade diri supaya ada perubahan kepada yang lebih baik. Okey, kita doakan amin ya rabbal alamin. Ada yang nak bercakap ke? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau ikut ayat di depan tu kan, macam kalau keyakinan tu memang dah ada lah kan. Macam kita dah tahu, wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat tu. Jadi amalan soleh tu, apa yang dimaksudkan amal soleh tu yang sebenar-benarnya? Bukan ketaatan tu, maksudnya ketaatan tu memang dah semestinya, tapi amalan soleh tu di samping ketaatan tu. Amal soleh ini, terima kasih Puan bertanya, apa maksud amal soleh itu ya? Amal soleh ini tuan-tuan, menariknya ialah dia berterabur dalam Quran. Ya, cara bacanya apa? Tuan-tuan, kalau ada siapa yang nanti ikut SKDA nanti, solusi kehidupan dalam Quran,
kita akan ada kemahiran cari perkataan soleh itu sepanjang Quran. Sepanjang Quran. Ya. Tapi kalau katakan tak ikut program SKDA itu pun, solusi kehidupan dalam Quran itu pun, kita kena cari juga jawapan tu, kan? Kena cari juga jawapan. Jadi antara perkara yang perlu kita clue-nya kalau tuan-tuan jumpa saja perkataan soleh di dalam Al-Quran, dalam ayat itu ataupun ayat sebelumnya dan ayat selepasnya, mesti akan ada dia punya clue dia. Contoh ya. Ayat 25, ini kita bincang minggu depan, ya, insya-Allah. Wabashiril ladzina amanu, kan? Kalau tuan-tuan ada Quran, buka muka surat nombor 5. Saya buka nombor 5 ya. Muka surat 5 ayat yang atas tu. Iaitu wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat, ya. Tak tahu pun apa amal soleh dekat sini. Clue ni apa? Ayat-ayat sebelumnya tadi. Suruh apa? Berinteraksi dengan Quran, suruh kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merendah diri, ya. Ibadah ni merendah diri, apa Allah cakap kita buat. Tetapi antara yang paling dekat dengan ayat ini adalah Quran sebagai mukjizat. Jadi kalau kita nak beramal soleh, kita banyakkan berinteraksi dengan Al-Quran sehingga kita rasa dia betul-betul mukjizat. Maka insya-Allah Allah kata wabashiril ladzina amanu, ya, wa amilus solihat. Beri kabar gembira pada orang yang beriman kepada Al-Quran itu sebagai mukjizat dan dia beramal soleh setiap hari. Soleh itu maksudnya sentiasa baiki diri, kan? Dia sentiasa baiki Qurannya, sentiasa baiki bacaan Quran, sentiasa baiki kefahaman Quran, sentiasa baiki amalan yang berteraskan kepada Al-Quran. Itu dalam ayat ini. Tapi kalau amal soleh dalam surah apa? Surah Al-Asr. Wal 'asr. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Cluenya apa? Ada ayat sebelumnya ataupun ayat pertamanya wal 'asr, demi masa, Allah bersumpah dengan masa. Jadi di sini cluenya apa? Amal soleh itu apabila kita uruskan masa kita dengan kadar yang betul. Kadar yang menyebabkan kita tidak rugi. Dan clue selepas itu ayatnya apa? Menasihati dengan kebenaran, menasihati dengan kebenaran. Bila kita nasihat orang dengan kebenaran, nasihat pula dengan sabar, itu tandanya kita ini sedang membuat amal soleh. Jadi Allah bagikan sepanjang Quran, sikit sana, sikit sana, sikit sana, agar bila kita tengok sini, oh saya kena baca Quran. Baca surah Al-Asr, oh saya kena jaga masa, timing saya kena jaga elok-elok. Jangan banyak tidur contohnya. Jangan pula saya ni tidak buat apa yang patut, amanah yang saya ada dalam hidup. Tak boleh saya baca Quran saja, yang tugas sebagai suami cari nafkah ke, ataupun isteri ke, sebagai pelajar ke, sebagai jiran ke, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai adik-beradik, yang itu saya tak buat. Jadi kita tahu dah kat situ apa yang perlu kita baiki, ya. Jadi saya cadangkan kepada semua, kalau boleh nanti cari ini homework lah, homework kan. Kalau boleh jadi homework ringkas, cuba cari berapa kali perkataan amal soleh ataupun soleh berulang dalam Al-Quran dan bawa pada minggu hadapan. Pasal kita nak bincang ayat 25 pada minggu hadapan. Jadi kalau dapat jawapan itu, insya-Allah ia akan, Puan Raja Azmi dah ikut dah program solusi kehidupan dalam Quran. Mesti dah tahu dah macam mana nak cari. Okey. Jadi kita akan cuba sama-sama beramal sebanyak mungkin dengan amal soleh yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Okey, baik. Harap membantu, ya. Silakan, kita dah habis masa dah, 6.45. InsyaAllah kita akan bersambung pada minggu hadapan. Saya ucapkan terima kasih pada Datin Hana, kepada Tuan Raja Azmi, kepada semua yang hadir, ya, banyak kali ataupun pertama kali. Saya ucapkan terima kasih dan moga-moga sesi pada hari ini tuan-tuan dapat manfaat, dan tulislah nota masing-masing sikit-sikit, ya, tulis dekat Facebook ke. Nanti kalau boleh tag saya, ya, saya nak tengok juga apa yang dah difahami. Mungkin saya kalau sempat saya baca, kalau saya tak komen betul lah tu, kan. Kalau saya baca dan saya komen, mungkin ada kena baiki ke apa ke. Tapi sila share. Kalau boleh semua yang ada ni, ada Facebook, share dekat Facebook, dekat YouTube. Kalau ada WhatsApp, kan, boleh je WhatsApp pada saya kalau siapa ada nombor. Kalau tak ada nombor tu, letak dekat grup Telegram.
ya, Telegram bagi program ini kan ada. Jadi tuliskan. Nanti saya akan tanya apa yang dipelajari daripada sesi ke-7 hari ini, tolong letakkan sikit. Sama point dengan orang lain pun tak apa, tapi jangan tiru orang lain. Tanya pada diri sendiri, apa yang saya dapat, mungkin paling kurang pun 1 atau 2 perkara yang saya akan ambil tindakan, ataupun 1 2 perkara yang saya rasa terkesan sangat daripada ayat yang kita baca, yang kita tadabbur dengan soalan pada hari ini, insya-Allah. Qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Terima kasih semua. Saya ucapkan terima kasih pada Datin Hana. Terima kasih banyak-banyak. Datin ataupun Tuan Raja Azmi ada 1-2 minit ucapan akhir, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz Fazrul, Aunty Raja dan sahabat semua. Mungkin saya pun terkesan sikit tadi masa bagi komen. Mungkin ada kaitan juga antara ayat 22, 23 dan 24. Iaitu kalau 22 di mana hati yang bersih, insya-Allah you tak akan buat benda yang dalam ayat 23. Dan kalau you buat ayat 23, efek dia diterima akibatnya dalam ayat ke-24. Jadi kesimpulannya, kita sentiasa istiqamah untuk hati kita tidak berbolak-balik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Amin ya rabbal alamin, ya. Jadi kita istiqamah, ya. Kalau boleh ayat 23 itu jangan ada keraguan pada Al-Quran, kita keep it up dengan Quran, maka insya-Allah kita terjauh daripada neraka, ya, daripada azab. Neraka ni azab risiko paling tinggi. Dekat dunia dah dapat dah, ya. Siapa yang dia dah dapat azab neraka dekat dunia dah dapat. Siapa yang bakal dapat syurga, dia dah dapat dah dia punya preview. Kan? Preview antara paling baik di dunia ini namanya adalah dapat Tuhan bercakap dengan kita. Itulah nama Quran. Di akhirat nanti, nikmat paling tinggi namanya apa? Tuhan bercakap dengan kita. Salamun qaulam min rabbir rahim. Jadi sebenarnya apa yang kita baca Quran itu sebenarnya Allah cakap dengan kita. Kemudian kita balas balik. Kita balas balik. Di akhirat nanti Tuhan beri salam kat kita, tuan-tuan, subhanallah. Ya, kat sini beza sikit pasal Allah bagi ayat Quran ini untuk menyelesaikan kemelut ataupun masalah. Di sana bila Allah bercakap dengan kita ketika tak ada masalah langsung. Itu sebabnya perkataannya hanyalah salamun qaulam min rabbir rahim. Itu saja. Tak ada cakap kamu nanti akan diuji, kamu ni nanti akan ada kurang, tak ada. Itu hanya di sini saja. Perkataan untuk di sini daripada Allah yang sama, tapi sampai di sana salam. Sejahtera. Sila enjoy. Subhanallah. Ya, kalau ada kepayahan kita belajar pun, kita kena ingat, di sana nanti Allah akan bercakap lagi dengan saya. Jadi jangan sampai kita tak bercakap dengan Allah ataupun cakap part time. Jangan jadi cakap part time, ya. Cakaplah dengan Allah full time, insya-Allah. Terima kasih pada Tuan Raja Azmi, kepada Datin dan seterusnya semua AJK di belakang tabir, dan juga Tuan Rizal yang menyusun program kita. Kita bertemu lagi pada siri akan datang, insya-Allah, dan teruskan berkongsi besok Malaysia Quran Hour, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz.